Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada grup 5 daripada kelas AM1102B. Pada hari ini, kami akan membentangkan tajuk tanggungjawab sosial dalam dan luar negara. Sebelum meneruskan lagi pembentangan ini, saya akan memperkenalkan ahli kumpulan kami. Yang pertama, saya Alia Maisara binti Syahadi, Masli Zatun Nesofia binti Marzuki, Kia Damia binti Othman dan juga Muhammad As-Siddiq bin Halim Nur. Ini ialah isi kandungan yang terdapat dalam pembentangan kami pada hari ini. Yang pertama ialah maksud tanggungjawab sosial. Yang kedua, konsep tanggungjawab sosial. Yang ketiga, tanggungjawab sosial boleh dikaitkan dengan etika peradaban. Dan yang terakhir, tanggungjawab sosial dalam dan luar negara. Maksud tanggungjawab sosial. Tanggungjawab sosial merujuk kepada rasa kewajipan dan komitmen yang dirasai oleh individu, ahli komuniti atau syarikat ke arah menyumbang kepada masyarakat yang lebih saksama dan mampan. Ia melibatkan tindakan sukarela yang mengambil langkah untuk melindungi alam sekitar dan menggalakkan keadilan sosial. Tanggungjawab ini melangkaui kepentingan diri individu dan merangkumi tindakan yang memberi manfaat kepada kebaikan yang lebih besar. Oleh itu, tanggungjawab sosial adalah konsep moral dan etika yang mengiktiraf kesaling hubungan individu dan kesannya terhadap dunia di sekeliling mereka. Oleh itu, ia adalah elemen penting untuk mencipta masa depan yang lebih baik untuk semua. Selain itu, tanggungjawab sosial boleh dilaksanakan sama ada oleh individu, juga dikenali sebagai tanggungjawab sosial individu atau oleh kaki tangan yang terdiri daripada syarikat atau organisasi. Satu pendekatan yang mungkin bagi badan kerajaan, perbadanan atau kumpulan yang mempamerkan tanggungjawab sosial boleh melibatkan menghidupkan semula kawasan awam untuk menjadi sumber keseronokan bagi ahli masyarakat setempat. Tanggungjawab sosial juga berpunca daripada kebimbangan dan keprihatinan individu serta badan kerajaan dan institusi mengenai kesan berbahaya yang boleh ditimbulkan oleh usaha ekonomi terhadap alam sekitar. Konsep tanggungjawab sosial. Konsep ini merujuk kepada kewajipan setiap orang untuk mengekalkan keseimbangan antara masyarakat, ekonomi dan alam sekitar. Malaysia yang kini berada di bawah pentadbiran Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim telah pun mengilhamkan konsep Malaysia Madani yang merangkumi aspek yang menyeluruh di dalam dan di luar negara, bersinkronisasikan 6 teras yang utama, iaitu kemampanan, kesejahteraan, daya cipta, hormat, keyakinan dan ihsan. Malaysia Madani ini merupakan satu penyasaran untuk membina revolusi Malaysia yang baru, mempunyai kemampuan yang jitu, bermula dari peringkat akal umbi di kalangan rakyat Malaysia ataupun lebih dikenali sebagai konsep bottom up, iaitu pemerkasaan manusiawi yang secara sendirinya yang akan menjadi tunjang kepada pergerakan revolusi reformasi sistem kenegaraan yang pada akhirnya akan membawa sakinat kepada segenap ummah itu sendiri. Untuk mengimplementasikannya, ia memerlukan ikhtiar secara berterusan di mana mengambil masa yang agak panjang untuk membentuk masyarakat yang berkepribadian sedemikian, di mana ia mencakupi aspek keputusan, tindakan dan tingkah laku. Tanggungjawab sosial ini merupakan satu kewajipan kepada setiap insan demi mengekalkan keseimbangan di kalangan pekerja, ekonomi dan alam sekitar. Disebabkan itu, tanggungjawab sosial ini merupakan satu kewajipan bagi setiap insan demi mengekalkan keseimbangan di kalangan pekerja, ekonomi dan alam sekitar. Setiap insan sebagai warga negara
acap kali mengutarakan keperluan terhadap masyarakat atau negara. Dan sakinat dalam tanggungjawab antara warga negara dan global akan mempengaruhi kemajuan dari segi ekonomi, penyaluran kebajikan sosial secara konsistensi tanpa mengira sebarang fahaman agama, warna kulit maupun sokongan politik, serta pemeliharaan alam sekitar secara mampan. Beralih pula kepada tanggungjawab sosial yang boleh dikaitkan dengan etika peradaban yang terbahagi kepada 4 bahagian, iaitu individu, pelajar, golongan pekerja dan alam sekitar. Bagi individu, ia boleh diinterpretasikan melalui pengetahuan, pemahaman dan penghayatan terhadap kepentingan etika dan peradaban dalam kehidupan seharian, di mana manusia ini merupakan makhluk yang hidup secara bersosial. Seseorang individu itu tidak dapat berdiri dengan sendirinya, malah saling memerlukan antara satu sama lain. Disebabkan itu, kita mesti sentiasa mengambil berat terhadap apa yang berlaku terhadap individu yang berada di sekeliling kita melalui sama ada penyaluran bantuan sekiranya memerlukan, menjaga kebajikan, penjagaan keharmonian antara satu sama lain dan sentiasa bertegur sapa serta mempraktikkan amalan kunjung-mengunjung antara satu sama lain. Bagi golongan pelajar, pelajar ini ataupun lebih dikenali sebagai golongan syabab merupakan tunjang pewaris negara bangsa yang bakal menentukan corak tata kelola pemerintahan negara pada masa akan datang. Disebabkan itu, semua pihak mesti mengambilnya sebagai satu tanggungjawab untuk dipikul secara bersama. Pengorakan langkah yang harus disokong adalah di mana di peringkat Kementerian Pendidikan Malaysia sendiri telah pun berikhtiar untuk memberikan pendedahan berkenaan sistem politik dan kenegaraan melalui penitipannya dalam silibus KSSM mata pelajaran sejarah tingkatan 4 dan 5. Yang di mana pada akhirnya secara tidak langsung ia mampu membentuk kepribadian pelapis warisan negara bangsa kita ini ke arah yang lebih berkualiti. Bagi kumpulan pekerja pula, mereka ini merupakan golongan yang turut serta dalam menabur jasa dan bakti kepada negara secara tidak langsung. Apa yang kita boleh singkapkan di mana di sepanjang kontribusi era COVID-19 yang telah pun melandai negara kita sejak tahun 2020 hinggalah ke 2022 yang lalu, di mana ekonomi negara mengalami penguncupan ekonomi pada kadar yang drastik disebabkan penutupan beberapa sektor penting. Akan tetapi, dengan adanya usaha yang berterusan daripada golongan pekerja ini, secara tidak langsung kita dapat mengembalikan semula pencerdasan ekonomi negara ke arah yang lebih makmur dan sejahtera. Yang terakhir sekali iaitu alam sekitar, di mana kita sebagai umat Islam sedia tahu bahawa alam sekitar ini juga merupakan makhluk Allah yang turut menumpang hidup bersama di bumi ini dan sering dititipkan dalam ajaran Islam yang berlandaskan kitab Al-Quran dan As-Sunnah. Sekiranya kita berbakti kepada alam, nescaya kita juga mampu menerima manfaat yang pada akhirnya berteraskan kepada konsep mutualism. Contohnya seperti menanam pokok yang pada akhirnya memberikan banyak manfaat kepada kita semua, seperti menambahkan lagi kadar oksigen berikutan kepada peningkatan karbon dioksida pada saban hari. Tanggungjawab dalam negara. Di
Di dalam negara, tanggungjawab sosial merupakan satu aktiviti yang melibatkan tugas sosial yang dijalankan secara kolaboratif bagi mewujudkan persefahaman dan tanggungjawab dalam diri setiap insan demi mempertingkatkan jati diri. Individu akan memperoleh tanggungjawab sosial jika mereka menjalankan pelbagai kewajipan mereka dengan benar. Kesukarelawan dan kedermawan merupakan dua sifat yang harus diamalkan dan dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai langkah awal untuk mencapai tanggungjawab sosial dalam masyarakat dan negara. Tanggungjawab sosial dilaksanakan bukan sahaja di luar negara tetapi juga di dalam negara untuk menyebarkan kebaikan dan keprihatinan terhadap masyarakat lain agar dunia menjadi tempat yang lebih baik, makmur, harmoni dan penuh kasih sayang. Terdapat beberapa tanggungjawab dalam negara yang perlu kita menitik beratkan agar aktiviti sosial dapat dijalankan dengan lancar dan saksama. Antaranya ialah tanggungjawab sosial dari segi keluarga. Sebagai manusia yang bertanggungjawab, kita harus mencontohi etika dan adab yang sangat baik kepada ahli keluarga kita agar mereka dapat mencontohi adab yang baik. Sebagai contoh, ibu bapa perlu menunjuk sikap yang baik dan beradab apabila berhadapan dengan anak-anak agar dapat menjadi contoh yang teladan kepada anak-anak mereka dan sekaligus dapat memupuk anak-anak mereka untuk menjadi lebih baik dan beradab apabila berhadapan dengan orang lain. Hal ini juga dapat membentuk peribadi yang berlandaskan etika yang baik dan mendorong anak-anak untuk lebih beradab pada masa yang akan datang. Selain itu juga, tanggungjawab sosial juga boleh dikaitkan dari segi masyarakat. Setiap masyarakat tanpa mengira agama atau warna kulit harus menunjukkan etika dan kesopanan yang baik terhadap orang sekeliling. Hal ini berikutan dengan memiliki etika dan beradab yang cemerlang dalam diri mampu membina masyarakat majmuk yang seterusnya boleh membawa kepada sebuah negara yang aman dan harmoni. Misalnya, setiap individu perlu memupuk sikap bantu-membantu sesama jiran mahupun masyarakat yang lain seperti memberikan sumbangan kepada masyarakat yang tidak berkemampuan, menegur sapa antara satu sama lain dan sopan dan penuh adab dan menjaga tutur kata dan perbuatan. Ini sekaligus dapat menenangkan hati masyarakat yang lain dan juga dapat membantu negara agar lebih aman dan harmoni dengan mempunyai masyarakat yang penuh beretika dan beradab dalam negara. Jelaslah bahawa tanggungjawab sosial dalam negara amat penting kepada sesebuah negara kerana ia dapat membangunkan negara serta negara akan lebih aman dan makmur apabila masyarakat dalam negara menjalankan tanggungjawab mereka dengan penuh beretika dan saksama. Dalam sesebuah negara yang harmoni, terdapat rakyat-rakyat dan masyarakat yang sedia bertanggungjawab dalam membangun dan mencapai keamanan negara mereka. Oleh hal yang demikian, sebagai rakyat yang mempunyai akal budi yang diciptakan oleh pencipta kita mestilah menggalas tanggungjawab masing-masing, tidak kira dalam atau luar negara. Kita juga mestilah memberi kesedaran kepada sesama masyarakat untuk menjalankan tanggungjawab sosial mereka agar setiap lapisan masyarakat dapat layanan yang adil dan mempunyai harapan untuk terus hidup walaupun mempunyai kekurangan. Tanggungjawab sosial dalam negara perlulah diteruskan sehingga generasi akan datang agar negara kita terus maju dan berkembang dengan jayanya dengan bantuan-bantuan masyarakat maupun kerajaan sendiri. Dan akhir sekali ialah tanggungjawab sosial luar negara. Tanggungjawab sosial juga perlu dititik beratkan di luar negara dengan memberi pertolongan dan sumbangan terhadap setiap aspek dalam proses pembangunan di luar negara. Tanggungjawab sosial kami termasuk memberi tumpuan kepada kesihatan komuniti, keselamatan, pendidikan, pekerjaan, alam sekitar, ekonomi dan pembangunan komuniti. Walaupun tanggungjawab sosial di luar negara bukanlah sesuatu yang baru, situasi ini adalah baharu dalam konteks Malaysia dan masih belum dipromosikan oleh mana-mana organisasi atau badan.
Contoh program-program yang dianjurkan untuk membantu komuniti luar negara termasuk program mangsa kemboja, bantuan untuk rakyat Palestin, bantuan untuk negara-negara yang ditimpa bencana alam, misi kemanusiaan di negara-negara yang dijejaskan oleh krisis perang. Selain itu, badan amal seperti Yapim Mercy menyediakan bantuan perubatan makanan dan pembinaan klinik. Antara tanggungjawab sosial yang boleh diagihkan kepada masyarakat luar negara ialah kemudahan kesihatan dan khidmat pakar perubatan. Kesihatan adalah aspek penting yang perlu diberi perhatian. Hal ini kerana orang yang sihat menjamin pertumbuhan negara. Sumbangan peralatan dan kemudahan perubatan amatlah diperlukan di negara-negara miskin, dilanda perang dan dilanda wabak. Selain itu, negara maju yang mempunyai kepakaran dalam sektor kesihatan boleh menghantar pakar ke negara yang terjejas oleh masalah kesihatan untuk merancang proses bagi menyokong sektor kesihatan secara lebih menyeluruh. Selain merawat pesakit, profesional perubatan juga boleh berkongsi kepakaran mereka dengan doktor tempatan untuk memajukan amalan perubatan mereka. Pendapat pakar ini juga boleh melatih kaki tangan perubatan tempatan supaya setanding atau lebih baik daripada negara maju. Yang kedua ialah pembiayaan beasiswa dan tenaga pelajar. Bagi negara miskin, sumbangan pendidikan amat diperlukan. Negara yang lebih banyak sumber boleh memberi beasiswa kepada pelajar cemerlang dari negara miskin untuk membangunkan negara suatu hari nanti. Selain itu, lebih ramai guru berpengalaman boleh dihantar dari negara maju ke negara miskin. Ini membolehkan kita mengajar kanak-kanak lebih cekap dan berkesan. Oleh itu, kita perlu menekankan sumbangan kita dalam sektor pendidikan untuk menyediakan kumpulan manusia yang berilmu. Akhir sekali ialah sumbangan kewangan dan melabur dalam pelbagai sektor. Negara-negara maju amat digalakkan untuk membuat sumbangan kewangan bagi menyokong pertumbuhan ekonomi di negara-negara miskin. Melalui sumbangan, sektor ekonomi di negara miskin akan berkembang dengan baik dan mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan. Selain itu, kita boleh memberi sokongan melalui pelaburan dalam sektor pembangunan negara seperti pembuatan, pertanian dan kewangan. Pelaburan ini akan mewujudkan peluang pekerjaan kepada penduduk setempat dan seterusnya meningkatkan ekonomi masyarakat. Sekian pembentangan daripada kumpulan kami sudah sampai ke pengakhirannya. Kerana dimulai, maka juga akan diakhiri. Jika diakhiri tanpa memulai, itu bukan pembentangan tetapi masalah hati. Sekian, terima kasih.